Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan telah melaksanakan pelbagai usaha bagi meringankan kesulitan yang ditanggung golongan daif, fakir dan miskin di negara ini, terutama mereka yang memerlukan kediaman. Sehubungan itu, 21 orang penerima menerima dan sijil kesiapan rumah projek bantuan perumahan golongan daif, fakir dan miskin. Majlis penyerahan berlangsung di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian plak dan sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua MUIB. Perbelanjaan bagi pembinaan 21 buah rumah ini adalah sepenuhnya melalui peruntukan kumpulan wang zakat MUIB yang berjumlah RM1,977,283.60. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan adanya skim agihan zakat bagi pembinaan rumah ini diharap dapat meringankan beban kehidupan mereka dan menyuntik lagi semangat penerima untuk terus berusaha dalam meningkatkan taraf kehidupan di masa akan datang. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin, manakala 4 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 176 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 266 hari yang lalu. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 35 kes. 595 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,958 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 346 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 90,457. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bagi memastikan pemilihan terbaik buku-buku genre kesusasteraan, sains fiksyen, sejarah dan kebudayaan Kanada di Universiti Brunei Darussalam UBD, 39 buah buku telah disumbangkan oleh Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini. Majlis berlangsung di universiti berkenaan. Penyerahan buku-buku tersebut disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Jeanette Stovall, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam, kepada Datin Dr. Dayang Haja Anita Binurul Zarina, binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Setakat ini, UBD bekerjasama dengan 18 buah institusi pendidikan tinggi Kanada melalui keahlian University Mobility di Asia dan Pasifik UMAP mengadakan pertukaran pelajar dan kerjasama bersama akademik yang lain. Beberapa lokasi tapak perusahaan serta kegiatan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pertanian, perhutanan dan pelancongan di daerah Temburong menjadi tumpuan lawatan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan yang merupakan siri lawatan ketiga yang telah diatur oleh pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan itu bermatlamat bagi mengongsikan dan memberikan kefahaman serta memeragakan mengenai perkembangan dan pencapaian terkini aktiviti-aktiviti atau kegiatan-kegiatan perusahaan di daerah Temburong.
16 orang rombongan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara menyertai program lawatan ini. Menyertainya dan Hajah Tuti Hati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Turut serta Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali dan Awang Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Taman Rekreasi Hutan Bukit Pato yang terletak di kawasan hutan Simpan Pedayan menjadi tumpuan lawatan pertama rombongan. Tapak ini dibukakan kepada orang ramai pada tahun 97 dan merupakan salah satu taman rekreasi hutan di bawah kawalan Jabatan Perhutanan dengan keluasan 1,073 hektar yang dilengkapi dengan beberapa kemudahan untuk pengunjung seperti surau, pondok rehat, tandas awam dan kawasan letak kereta termasuk trek laluan hutan. Pada tahun 2020, lebih kurang 6,595 orang telah dicatatkan berkunjung ke taman tersebut. Rombongan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan mendengar taklimat serta penerangan mengenai cadangan bagi projek pembinaan restoran di kawasan berkenaan bagi meningkatkan lagi prasarana kemudahan serta daya tarikan taman rekreasi hutan ini. Rombongan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sesi lawatan bagi mendengar penerangan dan taklimat yang berkaitan dengan projek pembinaan Eco Resort mewah yang terletak di Kampung Pedayan. Sesi taklimat diadakan di site office projek pembangunan Eco Resort mewah Kampung Pedayan yang disampaikan oleh wakil daripada pihak pengurusan bagi projek tersebut. Projek pembinaan Eco Resort mewah ini telah ditawarkan kepada syarikat Eco Green Sendirian Berhad pada Januari 2020 bagi membina sebuah penginapan Eco Resort mewah di atas tapak seluas lebih kurang 2 hektar. Antara kemudahan yang akan disediakan di resort ini nanti seperti bilik penginapan, restoran, jeti dan boardwalk, kolam renang, spa dan lain-lain aktiviti rekreasi. Projek yang dijangka siap suku ketiga tahun 2021 ini akan menyediakan lebih kurang 30 peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Seterusnya, rombongan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara melawat ke tapak ladang pertanian milik syarikat Crop Beef Farm yang terletak di kawasan kemajuan pertanian KKP, Kampung Semabat, Mukim Bokok. Rombongan mendengar taklimat daripada Dayang Siti Nur Syazwani binti Haji Awang, pengurus dan pemilik syarikat berkenaan. Syarikat tersebut telah ditawarkan tapak seluas 20 hektar di bawah projek rintis pada Mei 2019 bagi mengusahakan aktiviti peladangan tanaman buah-buahan bermusim seperti durian, petai, rambutan, langsat duku dan pulasan sebagai tanaman utama dan juga tanaman buah-buahan tidak bermusim seperti pisang, nenas dan kelapa serta sayur-sayuran sebagai tanaman sampingan. Pada tahun lepas, dari hasil tanaman sampingan, pihak syarikat telah berjaya mengeluarkan hasil lebih kurang 543 kg yang bernilai RM2,076. Pada masa ini, syarikat mempunyai 3 orang pekerja yang kesemuanya terdiri daripada anak tempatan. Sesi lawatan di daerah Temburong diakhiri dengan lawatan ke Fremy Rainforest Lodge yang terletak di atas tanah seluas 0.35 ekar di Kampung Batang Duri. Fremy Rainforest Lodge merupakan salah satu destinasi pelancongan yang popular di daerah Temburong. Selain dari kemudahan penginapan, ia juga menyediakan prasarana-prasarana bagi aktiviti-aktiviti rekreasi seperti zip lining dan rock climbing. Pada tahun 2020, 4,037 orang telah berkunjung dan menginap di kawasan berkenaan dan pada masa ini Fremy Rainforest Lodge mempunyai 14 pekerja tempatan sebagai juru pandu pelancong, housekeeper dan pemandu temuai. Program lawatan kerja ini diaturkan bagi memberikan pendedahan kepada Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara mengenai dengan penglibatan anak-anak tempatan dalam perusahaan dan aktiviti-aktiviti perekonomian berkaitan bidang pertanian, perhutanan dan pelancongan sama ada sebagai pemilik secara persendirian ataupun usaha sama dengan pengusaha-pengusaha asing dan juga peluang-peluang pekerjaan yang disediakan kepada anak-anak tempatan.
Lawatan kita ni pada hari ini ke Temburong, hasilnya nampak ada banyak perkembangan lah yang sudah diusahakan dari PRT. So kita ni sebagai ahli Majlis Mesyuarat, kita ni pun memang berbangga apa yang dikerjakan oleh usahawan-usahawan ketani di Brunei. Ada ketani nampak juga yang ada yang muda, ada yang bagas pension atau kerja di kerajaan, yang dorang pun melanjutkan usaha mereka untuk membangunkan sektor pertanian ini. So kami berharap mungkin dalam setahun, maybe tahun depan lagi, banyak lagi hasil-hasil yang dapat dia itulah dimajukan di Temburong ini. So mudahan saja apa yang mereka jalankan, insyaAllah dengan koperasi dari kementerian dan juga dari orang awam sama pengusaha di Temburong juga, kita ni berharap apa yang mereka melanjutkan untuk diterima untuk mensumbangkan untuk KDNK negara. Program lawatan bagi Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara akan diteruskan lagi dengan siri lawatan keempat, iaitu siri lawatan terakhir bagi tahun ini ke tapak-tapak perusahaan pertanian di daerah Brunei dan Muara yang akan diadakan pada hari Sabtu 30 Januari. 17 syarikat menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pada satu majlis penandatanganan bagi program Antech Apprenticeship in Professional Cookery and Services bagi sesi Julai 2020. Majlis berlangsung di The Gardens Veranda Rimba Garden Central, Kampung Rimba, Gadong. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Shariful Bahri bin Haji Sawas, Timbalan Pesuruhjaya Buruh, menandatangani bagi pihak IBTE Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pemangku Pengarah IBTE, dan Awang Army Durrani bin Haji Durman, Pengetua Pusat IBTE. Menandatangani bagi syarikat-syarikat ialah pengurus syarikat masing-masing. Antara syarikat yang terlibat, Restoran Adika, Brunei Hotel, Coco Cafe, Country Patch Cafe, On Track Brunei Sdn Bhd, The Apple Bakery and Mark, Makan Ceria Sendirian Berhad, Olis Cafe, Pa Group of Companies, Radisson Hotel, Rizkun International Hotel, Royal Brunei Catering Sendirian Berhad, Sri Kandi Cafe and Restaurant, Sun City Bistro Sendirian Berhad, Millennium Restaurant, The Empire Brunei, The Garden Veranda dan Wafa Hotel and Apartment. Ia bertujuan memudahkan latihan bagi pelajar untuk memenuhi piawaian serta keperluan industri dan memenuhi permintaan tenaga kerja mahir di industri hospitaliti dan penyajian makanan. Eksersis Sekoci 2021 merupakan salah satu usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan persiapan operasi bersepadu bagi setiap agensi yang berkenaan dalam menangani kejadian kecemasan melibatkan kemalangan di air. Latihan dikendalikan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBP, Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB, Emergency Medical Ambulance Services EMAS dan Marine Port Authority Brunei Darussalam MPABD. Latihan adalah bagi mengukuhkan keupayaan agensi dalam bertindak secara bersepadu, menangani kejadian kecemasan dan mengemaskini prosedur tetap operasi di antara agensi-agensi keselamatan. Senario latihan melibatkan satu insiden kemalangan di kawasan perairan Jambatan Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Saleha. Harapan Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah supaya orang awam, khususnya kepada penumpang-penumpang perahu di perairan Brunei, supaya sentiasa dalam keadaan berwaspada dan sentiasa dalam berhati-hati, dan juga yang paling penting adalah untuk sentiasa memakai life jacket dan hendaklah memastikan jual life jacket itu dalam keadaan kemas dan komplit, memakai dalam in proper manner lah. Berikutan dengan penyebaran mesej tular melalui aplikasi media sosial WhatsApp dan Facebook baru-baru ini mengenai perbuatan penipuan menjual nombor pendaftaran kenderaan menggunakan maklumat peribadi palsu, Jabatan Pengangkutan Darat JPD memaklumkan kes berkenaan sedang dalam siasatan Pasukan Polis di Raja Brunei. JPD mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berhati-hati dalam mendapatkan perkhidmatan atau langganan berkaitan dengan JPD yang ditawarkan di luar daripada perkhidmatan pejabat JPD atau laman rasmi JPD atau ditawarkan oleh mana-mana pihak individu yang diragui kesahihannya. Khusus mengenai nombor pendaftaran, orang ramai bolehlah mendapatkan nombor pendaftaran kenderaan melalui dua cara yang teratur, iaitu tawaran tertutup dan tawaran terbuka.
Tawaran tertutup ialah tawaran nombor pendaftaran yang dibuat melalui pengeluaran iklan tawaran melalui siaran radio dan televisyen Brunei, saluran media rasmi seperti Pelita Brunei atau media cetak seperti Borneo Bulletin serta laman web rasmi JPD. Sementara itu, tawaran terbuka adalah bagi nombor pendaftaran kenderaan selainnya yang boleh dipohonkan secara dalam talian melalui email rasmi JPD dan melalui kaunter perkhidmatan berkenaan. JPD juga menyediakan perkhidmatan serah milik nombor pendaftaran kenderaan. Orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan perkhidmatan ini dengan baik demi mengelakkan sebarang unsur penipuan dan perselisihan faham dengan berurusan ke kaunter JPD yang telah disediakan. Orang ramai diingatkan adalah menjadi kesalahan melakukan penyamaran sebagai seorang penjawat awam dan perbuatan ini boleh didakwa di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam mengikut Seksyen 170 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yang membawa hukuman penjara sehingga tempoh 7 tahun atau denda. Bagi memakai tanda yang digunakan oleh kaki tangan kerajaan dengan niat hendak menipu adalah kesalahan mengikut Seksyen 171 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 membawa hukuman penjara 3 tahun atau denda. Manakala perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih atau palsu dan direka semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34 yang membawa hukuman penjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Bagi maklumat lanjut, hubungi JPD di talian 245-1979 atau 80 atau 87 pada waktu pejabat atau email info_ltd@jpd.gov.pn atau layari www.jpd.gov.pn. Sebuah kedai runcit di kawasan Kampung Madang terlibat dengan kebakaran tengah hari kemarin. Kebakaran turut melibatkan sebuah rumah 2 tingkat yang berhampiran. 18 orang anggota bomba dari Balai Bomba Lambak Kanan dengan bantuan daripada Balai Bomba Brakas, Balai Bomba Unit Operasi Wanita dan Balai Bomba Beribi dikejarkan ke tempat kejadian. Pemilik kedai runcit tersebut merupakan warga negara India dan pemilik rumah adalah warga tempatan bersama 9 orang penghuni rumah lainnya. Kesemua mangsa dilaporkan selamat serta punca dan kerugian masih dalam siasatan. Daripada 610 calon yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB bagi tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi, 422 calon telah berjaya memperoleh sekurang-kurangnya pangkat jayid dalam semua pelajaran. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran akhbar menyatakan keputusan peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB bagi tahun 2020 telah dikeluarkan. Keputusan pada tahun ini meningkat 3.20% berbanding tahun 2019. Slip keputusan boleh diperoleh di sekolah masing-masing. Sehubungan itu, bagi calon-calon yang lulus dan berminat untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat Perayu di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassan Al-Bolkiah, bolehlah mengambil borang pendaftaran kemasukan ke sekolah berkenaan mulai hari ini pukul 2 petang. Tarikh akhir bagi mengembalikan semula borang tersebut pada hari Isnin 8 Februari 2021.